Perdana Menteri sifatkan perubahan dalam pentadbirannya untuk tunai janji manifesto BN. Sistem gilir Ketua Menteri Sabah mansuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seminggu selepas mencatat kemenangan pilihan raya Cemerlang, Perdana Menteri melakukan rombakan besar dalam kerajaan bertujuan memberi khidmat yang lebih baik untuk rakyat yang telah memberinya mandat besar mentadbir negara. Kabinet ini adalah untuk masa depan, dalam meningkatkan daya saing, dalam menggerakkan prestasi dan kecemerlangan, dalam membangunkan masyarakat, dalam memupuk pemikiran kelas pertama, budaya dan nilai-nilai, dan dalam memastikan pembangunan yang mampan. Dan dengan itu, Datuk Seri Abdullah mengumumkan Kabinet 33 anggota, 14 daripadanya muka baru. Dan untuk memastikan matlamat tercapai, 3 kementerian dipecahkan. Pecahan Kementerian Dalam Negeri menyaksikan penubuhan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri diketuai Datuk Azmi Khalid. Agensi di bawah kementerian ini ialah Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan dan Lembaga Penapisan Filem. Kementerian Keselamatan Dalam Negeri pula dikemudikan Datuk Seri Abdullah sendiri. Dan agensi yang ditempatkan di bawah kementerian ini ialah Polis Diraja Malaysia, Jabatan Pertahanan Awam, Jabatan Penjara dan Rela. Turut dikendalikan fungsi mesin cetak dan penerbitan, agensi dadah kebangsaan serta Suruhanjaya Pasukan Polis. Timbalan Menteri Keselamatan Dalam Negeri ialah Chan Kwang Chai dan Datuk Noh Omar. Saya rasa begitu terharulah dengan tugas yang dia beri, dan saya lihat memang tugas ini memang satu tugas yang agak mencabar. Turut dipecah Kementerian Pendidikan dan kini wujud Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi. Kementerian Pengajian Tinggi merangkumi institusi pendidikan tinggi awam dan swasta serta kolej, universiti. Menterinya ialah Datuk Dr. Muhammad Syafiee Saleh. Sebelum ini beliau adalah Timbalan Menteri Keuangan. Saya nak mengucapkan terima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi kerana memberikan kepercayaan kepada saya, dan amanah ini semua berat saya memikulnya. InsyaAllah dengan penuh komitmen saya akan menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Kerana saya rasakan Pak Lah pun memerlukan performance indicators, dan kita harapkan nanti kita boleh perform. Kementerian Pelajaran pula dikemudi Datuk Hishamuddin Husin yang berpindah dari Kementerian Belia dan Sukan. Kementerian itu merangkumi pelajaran prasekolah, rendah dan menengah sehingga STPM, matrikulasi dan setaraf dengannya. Ia juga mencakupi pendidikan vokasional dan teknikal, pendidikan khas, pendidikan Islam dan moral serta pendidikan jasmani dan sukan. Pecahan dan juga agihan tanggungjawab ini tepat pada waktunya. Kerana pendidikan merupakan satu bidang yang cukup penting untuk bukan sahaja melahirkan generasi yang akan mencorak mewarnakan masyarakat maju Malaysia. Dan menggantikan Datuk Hishamuddin sebagai Menteri Belia dan Sukan ialah Ketua Puteri UMNO Datuk Azrina Othman Said. Seperti yang umum tahu, beliau menang tanpa bertanding pada pilihan raya umum lalu. Dan juga saya memikirkan juga tentang pergerakan belia-belia. Memandangkan belia-belia kita ni, aktiviti belia ni memang sungguh berjaya, dan saya lihat perlu kita membuatkan kajian, tengok bagaimana kita dapat membuatkan yang terbaik. Saya belum lagi sempat lah sebab berita saya dapat tu baru tengah hari kan, agak panjat juga saya. Jadi saya berharaplah bahawa jawatan yang diberi ini insyaAllah dengan kerjasama semua pihak mungkin dapat memberikan satu kesan yang lebih besar lah kepada generasi muda kita. Komen dalam segi dasar-dasar sukan ni agak tanpa awal. Yang pertama, saya akan berjumpa dengan Yang Berhormat Datuk Hishamuddin untuk mendapatkan pandangan dan panduan daripada beliau.
Satu lagi kementerian yang dipecahkan ialah Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan. Hasilnya, Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Warisan diketuai Datuk Seri Dr. Rais Yatim dan Kementerian Pelancongan menterinya Datuk Dr. Leo Maikatoyat. Perdana Menteri turut mengumumkan dua kementerian baru, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Menterinya ialah Datuk Seri Adnan Satim dan Kementerian Wilayah Persekutuan Jawatan Menteri disandang bekas Menteri Besar Negeri Sembilan Tan Sri Isa Samad. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat pula digabungkan dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Hasilnya ialah Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan menterinya ialah Datuk Seri Syahrizad Abdul Jalil. 5 kementerian dinamakan semula untuk melambangkan fokus yang berbeza. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Dan berikut senarai penuh Kabinet Datuk Seri Abdullah. Antara muka baru yang diketengahkan ialah Ahli Parlimen Tambun Datuk Husni Hanazlah sebagai Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan Datuk Dr. Mashita Ibrahim sebagai Setiausaha Parlimen di Jabatan Perdana Menteri. Turut dilantik Timbalan Presiden Parti Bersatu Sabah Dr. Maximus Ongkili yang diberi kepercayaan memegang jawatan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Lulusan Dr. Falsafah Ekonomi Agronomi Universiti Lathrop Australia ini menjadi ahli Parlimen Kota Marudu sejak 1995. Bapa kepada dua anak ini turut menganggotai Majlis Latihan Khidmat Negara serta Penasihat Sains dan Teknologi Ketua Menteri Sabah. Dan ini mencerminkan bahawa peranan kita itu diperakui dan juga usaha kami untuk memperlihatkan kesetiaan dan sokongan kepada kepimpinan Barisan Nasional itu telah pun diperakui. Jadi ini memanglah satu yang begitu membanggakan sekali. Abang Dr. Maximus, Datuk Dr. James Ongkili sebelum ini pernah dilantik Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kehakiman pertengahan 1980-an. I'm very proud of him. Berterima kasih kepada semua pihak yang menolong dia sampai ke saat itu. Lepas ini pertama sekali saya akan menemui Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri serta mengadakan perbincangan apakah peranan yang harus saya jalankan sebagai timbalan menteri di kementerian tersebut. Selepas itu nanti apa-apa tugas yang diserahkan kepada saya akan jalankan sebaik mungkin. Jadi saya tidak ada sebarang idea lagi apa yang boleh dan apa yang harus saya buat. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas pelantikan ini dan saya berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana memberi kepercayaan kepada saya seorang muka baru dalam bidang politik ini dan juga terima kasih kepada pengundi-pengundi di baling yang mana kerana sebab-sebab daripada pengundi di balinglah saya boleh sampai ke tahap ini. Dan perubahan dalam Kabinet turut menyaksikan 5 bekas menteri digugurkan.
Tertera adalah mereka yang digugurkan, antaranya Datuk Chua Ju Meng. Tempat beliau sebagai Menteri Kesihatan diambil alih Datuk Dr. Chua Soy Lek. Turut tercicir Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat Datuk Dr. Siti Zahara Sulaiman dan Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar Datuk Seri Loh Hing Ding. Begitu juga Datuk Seri Abdul Hamid Zainal Abidin dan Datuk Tengku Adnan Tengku Mansur. I thought I'll give some new faces a chance untuk berkhidmat dalam kabinet. Mereka yang tidak tidak dimasukkan dalam kabinet kali ini bukanlah kerana ada apa-apa yang berkaitan dengan jenayah ataupun apa-apa yang hubung kait dengan rasuah. Pilihan raya Sungai Lembing, rakyat diminta keluar mengundi. Pada sidang media selepas mengumumkan kabinetnya, Perdana Menteri ditanya, adakah anggota kabinet baru itu bersih? Yes, tidak ada kes yang boleh menyebabkan mereka tidak dilantik. Dan dengan tertubuhnya kabinet baru ini, kata Datuk Seri Abdullah, tidak ada apa yang boleh mengalih pandangan kerajaan daripada menjalankan tugas berkhidmat kepada rakyat. Ini termasuk suara pihak tertentu yang mahu satu lagi Suruhanjaya ditubuh untuk mengkaji semula peranan dan struktur Suruhanjaya Pilihan Raya. I don't see there is any reason for any more commission. The people have already made their decision. I think the people wanted to decide and they have decided. And I have a mandate to carry, and that is amanah daripada rakyat yang akan saya jalankan. Itu perhatian yang saya berikan pada waktu ini. Dan seperti yang dikatanya, Perdana Menteri terus menjalankan kerja di Pulau Pinang. Selepas membuat pengumuman barisan kabinet di Putrajaya, Datuk Seri Abdullah bergegas ke Georgetown. Sebaik tiba, beliau mempengerusikan 3 mesyuarat berasingan. Mesyuarat Badan Perhubungan UMNO Negeri, mesyuarat BN Negeri dan diikuti pertemuan dengan calon BN Pulau Pinang. Berbalik kepada Kabinet, pentadbiran Datuk Seri Abdullah, golongan akademik berpendapat pengkhususan beberapa kementerian menggambarkan kemantapan pentadbiran. Setiap menteri mempunyai fokus dan tanggungjawab yang khusus supaya menepati matlamat dan harapan rakyat, menjadikan jentera kerajaan ini lebih mantap dan lebih efisien dan menjadikan kabinet ini lebih berwibawa dan dipercayai, diyakini oleh rakyat seluruhnya. Ia juga merupakan satu kabinet baru yang bukan diwarisi dari kepimpinan lama, memaparkan bahawa mereka ini akan mendukung aspirasi Perdana Menteri baru ini supaya mereka dapat memantapkan pentadbiran di peringkat pusat dan seterusnya membawa negara ke arah kegemilangan. Dan ini pula reaksi orang ramai hasil temu ramah Rambang Khamis yang tadi. Our Prime Minister giving a special attention to the education sectors. Bagus juga buat perubahan, tapi kita tunjuklah macam mana perubahan tu akan benefit untuk rakyat lah. Perubahan dalam kementerian ni saya fikir alangkah positif untuk memajukan dan membangunkan negara kita lah. Dengan pelantikan ini kita mengharapkan suatu perubahan pembangunan untuk rakyat Terengganu. Terutamanya dari pembangunan yang terbengkalai supaya ini dapat diwujudkan kembali. Dan dengan ini mengharapkan satu dimensi yang baru bagi pentadbiran kerajaan negeri untuk lebih mempercepatkan lagi masalah-masalah pembangunan yang tertinggal dari segi untuk kepentingan rakyat. Sistem penggiliran jawatan Ketua Menteri Sabah setiap 2 tahun sekali kini dimansuhkan. Sistem itu diperkenalkan sejak 10 tahun lalu. Saya juga ingin mengumumkan bahawa sistem penggiliran Ketua Menteri Sabah adalah diberhentikan. Semua parti komponen di Sabah telah bersetuju. Datuk Musa Aman telah memaklumkan kepada saya bahawa semua parti komponen tersebut
telah memberi persetujuan bertulis terhadap perkara ini. Sistem ini diperkenalkan dahulu bagi membolehkan kaum utama di Sabah menjawat jawatan Ketua Menteri yang bertujuan mengurangkan kegiatan politiking dan menstabilkan pemerintahan kerajaan negeri. Di Sabah, pengumuman Perdana Menteri itu satu berita yang dinanti-nantikan selama ini. Saya juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya, ketua-ketua komponen parti Barisan Nasional di Sabah yang bersetuju dengan mensuruhkan sistem penggiliran ini. Jadi ini bermakna bahawa kami dan juga pemimpin-pemimpin Barisan Nasional serta ahli-ahli BN dan rakyat Sabah inginkan pembangunan dan kemajuan di negeri Sabah. Satu langkah yang bijak untuk menentukan supaya isu ini tidak diperpanjangkan dan ianya kembali kepada asal selaras dengan perlembagaan negeri Sabah. Dan saya fikir kebaikan yang berlebihan akan wujud sebagai susulan daripada keputusan ini. Rakyat Sabah pada keseluruhannya saya berpendapat menerima keputusan ini dengan hati yang begitu terbuka. Saya rasa Datuk Musa sebagai Ketua Menteri kita yang sekarang ini telah menunjukkan keadilan, telah menunjukkan bahawa beliau sanggup berkongsi kuasa menerusi lantikan-lantikan beliau dalam kabinet yang baru diumumkan. Dari segi pelaksanaan dia amat sukar mencapai matlamatnya. Dia akan sesuatu formula yang costly, yang amat mahal, maupun dari segi kewangan, maupun dari segi pentadbiran awam. Dan apabila Yang Amat Berhormat dan kepimpinan negara memutuskan supaya itu dilupuskan, kita menyokong penuh ketetapan tersebut. Anggota Jemaah Menteri Sabah hari ini mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertua Negeri Tun Ahmad Shah Abdullah di Istana Negeri Kota Kinabalu. Separuh daripada 10 menteri penuh adalah muka baru. 11 daripada 14 pembantu menteri juga muka baru. Komposisi Kabinet disertai 12 wakil UMNO, 6 BBS, 2 Parti APCO dan Parti Maju Sabah, manakala masing-masing 1 Parti Liberal Demokratik dan MCA. Mendahului senarai, Presiden PBS Datuk Seri Joseph Parin Kitingan yang dilantik timbalan Ketua Menteri bagi kuota masyarakat Kadazan Dusun. Datuk Seri Parin diberi tanggungjawab Menteri Pembangunan Luar Bandar. Turut dilantik timbalan Ketua Menteri seorang lagi bekas Ketua Menteri Datuk Chong Kakiat dan Setiausaha Perhubungan UMNO Negeri Datuk Yahya Husin. Muka baru dilantik Menteri Penuh, Pemangku Ketua Penaja UMNO Ranau Datuk Masudi Manjun, timbalan Presiden PBS Dr. Yi Mo Chai dan Naib Presiden APCO Datuk Iwan Ebin. 7 muka lama digugurkan, timbalan Ketua Menteri Datuk Haji Mukin, Menteri Belia dan Sukan merangkap Presiden PBRS Tan Sri Joseph Kurup serta 5 pembantu menteri. 3 wanita antara muka baru pembantu menteri. Mereka adalah Ketua Wanita PBS Matunggong Jorna Mozihim, Naib Presiden SAPP Melanie Chia dan Ketua Wanita UMNO Gaya Jainab Datuk Ahmad. Sistem perubatan dan rawatan yang cepat, mudah diperolehi dan mesra rakyat. Itu janji Menteri Kesihatan baru Datuk Dr. Chua Soilek. Datuk Dr. Chua adalah seorang doktor perubatan selama 27 tahun sebelum menceburi bidang politik pada tahun 1990. Beliau pernah menjadi anggota Dewan Negeri Penggaram di Johor selama 3 penggal dan anggota Exco Kerajaan Negeri bagi portfolio pelancongan dan alam sekitar. Ketika ditemui di Ibu Negara siang tadi, beliau berkata menjadi keutamaannya untuk memastikan sistem kesihatan yang sedia ada sampai kepada rakyat di akar umbi. I have to know what causes apa yang menyebabkan pensakit kena tunggu lama lah. Ini memang jadi rintihan. Walaupun pihak saya faham doktor-doktor di hospital kerajaan dibebankan dengan bilangan pensakit yang agak ramai, di mana seorang doktor kena memberi lawatan hampir 150 pensakit sehari. Memang satu tanggungjawab yang amat berat lah. Adakah kita ada cara untuk memperbaiki sistem ini? Kepada saya ini menjadikan satu keutamaan. Antara timbalan menteri yang dilantik ke jawatan Menteri Penuh ialah Datuk Syafiee Apdal. Datuk Syafiee akan menerajui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Ahli Parlimen sempurna ini sebelum ini menyandang jawatan timbalan Menteri Pertahanan.
Katanya beliau tidak menyangka dengan pelantikan ini tetapi berjanji akan menjalankan tugas yang diamanahkan dengan baik. Saya yakin insya-Allah saya akan menyambung usaha-usaha yang baik yang telah dilaksanakan oleh tokoh-tokoh yang terdahulu, dan kemungkinan ada sedikit sebanyak ada tambahan daripada apa yang saya lihat yang perlu kita ketengahkan, ya. Sebahagian besar adalah merupakan kesinambungan daripada apa yang telah dilaksanakan oleh pihak pimpinan kementerian yang lain. Turut terharu dengan kepercayaan Perdana Menteri, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan Datuk Mustafa Muhammad yang dilantik Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Satu penghormatan kepada diri saya dan keluarga, dan insya-Allah saya akan cuba saya upaya untuk memastikan bahawa hasrat Yang Amat Perdana Menteri untuk mewujudkan sebuah pentadbiran atau sebuah negara yang terbilang akan dapat kita sama-sama jayakan. Turut berkongsi kegembiraan ibunya Setawa Mahmud, 73 tahun yang ditemui di Kampung Baduk Bacok. Bahasa Alhamdulillah, syukurlah bahasa. Kerja baik-baiklah, tak ada apa-apa lah. Saya sebagai isteri sentiasalah memberi sokongan terhadap kerjaya suami saya. Di Johor Bahru, Datuk Khalid Nordin yang dilantik Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata pelantikannya membawa cabaran bagi melahirkan usahawan berwibawa. Saya akan cuba sedaya upaya saya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab seperti yang diharapkan. Lebih-lebih lagi saya tahu bahawa kementerian ini satu kementerian yang boleh mainkan peranan yang besar dan cabarannya pun juga besar. Dan saya berharap dalam saya melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu, saya akan dapat sokongan daripada semua pihak. Justru beliau berterima kasih kepada Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi kerana memberi kepercayaan dan keyakinan kepada beliau mengetuai kementerian berkenaan. Sementara itu, ibu dan bapa Datuk Khalid, Nordin Johari 72 tahun dan Hamidah Abdul Syukur 64 tahun berdoa agar anak mereka dapat melaksanakan tugas yang diamanah dengan sebaik-baiknya. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia dapat jadi menteri penuh, dan saya berpesan pada dia supaya dia bekerja dengan baik, taat pada ketua dan amanah. Ini semua adalah ketentuan Allah. Mudah-mudahan saya mendoakan dia berjaya lah. Doakan dia berjaya. Mudah-mudahan yang saya doakan dia supaya dia kerja dengan baik, amanah, jujur dan selalu ingatkan Allah. Sementara itu, Datuk Seri Adnan Satim yang dilantik menjadi Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar berjanji akan berkhidmat sepenuh hati. Beliau berazam memastikan kementeriannya cemerlang dengan bimbingan Perdana Menteri. Saya ingin mengucap ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana mempunyai kepercayaan melantikkan saya sebagai salah satu ahli kabinetnya. Dan saya berazam supaya kepercayaan itu tidak hampa dudi hari. Ahli Dewan Undangan Negeri Pelangai Datuk Seri Adnan Yaakob dilantik semula sebagai Menteri Besar Pahang bagi penggal kedua berturut-turut. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan Menteri Besar oleh Sultan Pahang Sultan Ahmad Shah berlangsung di Balai Rong Seri Istana Abu Bakar Pekan pagi tadi. Selepas menandatangani surat cara berkenaan, Datuk Seri Adnan mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar Pahang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Datuk Seri Adnan Yaakob, SSAB, SSAB yang telah dipilih dan diperkenan Kuala Beli Yang Maha Mulia Tuan Ibu dilantik untuk pasal 1 kali 3 bahagian 2 Undang-Undang Tubuh dan Pahang menjadi Besar Pahang dengan sesungguhnya berikraran dengan sekiranya. Hadir bersama Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah serta Ahli Dewan Undangan Negeri Pahang yang dipilih
pada pilihan raya umum ke-11. Upacara ini sepatutnya dijalankan lebih awal tetapi ditangguhkan ke hari ini kerana Sultan Pahang menjalani rawatan perubatan di luar negara sebelum ini. Pada sidang media selepas itu, Datuk Seri Adnan berkata barisan Exco Kerajaan Negeri akan diumumkan minggu depan. Katanya barisan itu termasuk 8 ahli mewakili UMNO termasuk Datuk Tan Aminuddin Ishak yang akan dilantik semula Timbalan Menteri Besar dan 2 lagi dari MCA. Beberapa muka baru juga bakal dilantik termasuk bagi menggantikan 3 Exco yang tidak bertanding pada pilihan raya umum lalu. Senarai penuh Exco itu dijangka disiapkan Selasa ini selepas berbincang dengan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi serta mendapat perkenan Sultan Pahang. Mengenai agenda pembangunan negeri, 4 bidang akan mendapat tumpuan utama. Kita akan teruskan dalam semua bidang. Tetapi sedikit penegasan akan ditumpukan kepada bidang pertanian, pendidikan, kebajikan dan juga infrastruktur. Sementara itu, Datuk Seri Adnan meminta calon PAS Dun Sungai Lembing Idris Ahmad menarik diri secara terbuka jika parti itu serius memulaukan pengundian semula di Dun berkenaan esok. Sungai Lembing ni, kalau PAS nak boykot, mudah aja. Calon dia buatlah pisaran teknik. Ini nak boykot ke? Mana macam nak tak nak boykot. Pada pengundi. Pengundi saya nak merayu keluarlah mengundi gunakan hak kebijaksanaan. Kalau orang lain, negeri lain boleh keluar mengundi, takkanlah kita Sungai Lembing tak keluar mengundi. Walaupun PAS mahu memulau pilihan raya itu, pengundi di kawasan berkenaan diminta jangan terpengaruh. Sebaliknya, keluar beramai-ramai menunaikan kewajipan. Petang semalam, ahli PAS melancarkan operasi menurunkan poster dan bendera parti berkenaan di sekitar perkampungan Felda Bukit Goh, iaitu kawasan dengan jumlah pengundi paling ramai di Dun Sungai Lembing. Menurut Timbalan Pesuruhjaya PAS Pahang, Yusof Embong, selain tidak keluar mengundi, PAS juga tidak akan menghantar wakil bagi proses pengiraan dan perjumlahan undi esok. Kita boykot, tak keluar mengundi dan semua sekali. Berapa ramai ahli yang Sungai Lembing? Kita ahli kita lebih daripada 1,000. Ya. Semalam kita ada tanya masyarakat lah. Ya. Maknanya dia orang tak setuju lah dengan boykot PAS ni. Ya. Pandangan PAS ni. Itu pandangan dia orang. Kita PAS punya pandangan tersendirilah. Kita bersama dengan Presiden kita. Bagaimanapun, menurut Yusof, PAS tidak boleh menghalang ahlinya di Dun berkenaan yang mahu keluar mengundi kerana ia menyalahi akta kesalahan pilihan raya. Sementara itu, Jentera BN akan memberi kerjasama penuh bagi menjayakan proses pengundian semula di Dun Sungai Lembing. Kita juga menyeru pada semua sekali ahli-ahli UMNO, semua sekali ahli-ahli Komunan Barisan Nasional dan juga semua sekali pengundi-pengundi supaya turun mengundi pada hari tersebut walaupun ada setengah pihak yang cuba memboikot pengundian pada hari itu. Pengundian di kerusi Dun Sungai Lembing ditangguhkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kerana kesilapan cetakan kertas undi yang menggunakan logo Parti Keadilan bagi calon PAS Idris Ahmad. Dun Sungai Lembing membabitkan pertandingan 1 lawan 1 antara calon PAS berkenaan dan calon BN Mat Suhaimi Muhammad Shah. Pada pilihan raya umum 1999, Mat Suhaimi mengalahkan Idris dengan majoriti 1,297 undi. Seketika nanti, jerebu selubungi lapangan terbang Sultan Ismail. Berita luar negara. Kumpulan Hamas mendesak pemimpin Arab yang kini bertemu di Tunisia agar meningkatkan lagi sokongan kepada perjuangan intifada Palestin menentang Zionisme. Jurucakap Hamas Ismail Haniyeh dalam kenyataannya dari Gaza berkata sokongan kepada intifada Palestin penting bagi menamatkan pendudukan serta pembelawan politik dan ekonomi terhadap rejim Zionis. Haniyeh mahu Liga Arab menyedari sasaran Zionis bukan hanya terhadap perjuangan Hamas dan rakyat Palestin, sebaliknya ditujukan juga kepada negara Arab keseluruhannya. Beliau turut mengecam inisiatif terbaru Washington bagi Asia Barat
dalam meluaskan pembaharuan demokrasi dan ekonomi di rantau itu sebagai hanya untuk memperkukuhkan Israel sebagai kuasa utama rantau itu. Hania berkata demikian dalam pertemuan dengan ribuan penyokong sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam di utara Gaza. Pertemuan ini bagi mengecam pembunuhan pemimpin Hamas Sheikh Ahmad Yassin oleh tentera Israel Isnin lalu. Ia menandakan pengisytiharan perang terhadap Israel. Mesyuarat Menteri-Menteri Luar Liga Arab di Tunis mengutuk Washington kerana menggunakan kuasa vetonya membatalkan resolusi PBB. Resolusi itu mengutuk tindakan kejam Israel membunuh pemimpin Hamas Sheikh Ahmad Yassin. Menteri Luar Palestin Nabil Sha'ath berkata tindakan Washington itu hanya mencetuskan kecurigaan di kalangan semua negara Arab. I think the American veto is a negative action which really creates suspicions in the mind of all Arabs about the even-handedness of the Americans in that regard, which is really a negative thing to have happened. The Americans did not suggest any alternative that they would not veto, and their position is negative. Setiausaha Agung Liga Arab Amir Musa pula bimbang Israel mungkin menggunakan veto Washington itu sebagai restu untuk terus melakukan pembunuhan. Puluhan ribu penyokong pembangkang di Taiwan dijangka melancarkan bantahan baru di Taipei seminggu selepas keputusan pilihan raya presiden yang dimenangi Presiden Chen Shui-bian. Pada masa sama, China terus memerhatikan perkembangan di Taiwan sejak beberapa siri keganasan selepas pilihan raya negara itu. Kemenangan Chen Shui-bian diumumkan secara rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Taiwan. Bagaimanapun, keputusan ini enggan diterima oleh parti pembangkang Kuomintang dan penyokongnya. Chen dalam pilihan raya ini hanya menang tipis dengan kira-kira 30,000 undi. Calon yang kalah, Lien Chan, menuduh Chen menang dengan penipuan undi serta cubaan untuk membunuhnya sehari sebelum pengundian dalam pilihan raya itu. Lien yang mendesak pengundian semula diadakan bagaimanapun tidak mempunyai bukti kukuh untuk menyokong dakwaannya itu. Pengisytiharan kemenangan Chen serta ucapan tahniah daripada Washington merumitkan lagi kes Lien Chan. Kuomintang bagaimanapun berikrar akan meneruskan lagi bantahannya meskipun Beijing memberi amaran ia tidak akan berdiam diri dan memerhatikan saja kekacauan di Taiwan. Semalam penyokong Kuomintang dan polis bertempur di depan pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya di Taipei membantah pengumuman kemenangan Chen. Jepun hari ini menggesa China menghentikan usaha rakyatnya untuk mendarat di sebuah pulau yang dipertikaikan kedua-dua negara. Menteri Luar Yuriko Kawaguchi memberitahu perkara itu kepada Menteri Luar China Li Zhaoqing selepas Jepun menghantar pulang 7 warga China yang ditahan awal minggu ini ketika mendarat di pulau yang dipertikaikan itu. Ketujuh warga China itu mendarat di Kepulauan Senkaku yang juga dikenali sebagai Diaoyu oleh China yang terletak antara Taiwan dan Jepun di Laut Cina Timur. Penahanan mereka mencetuskan bantahan besar di Beijing. Ketujuh warga China ini berkata mereka ingin menarik perhatian dunia berhubung tuntutan bertindih China dan Jepun ke atas kepulauan terbabit. Jepun menguasai kepulauan itu selepas kekalahan China dalam Perang 1895. Pertikaian ini dijangka kembali memuncak apabila beberapa aktivis China berkata mereka merancang mendarat semula di kepulauan ini esok. Sementara itu, berpuluh rakyat China menunjuk perasaan di luar kedutaan Jepun di Beijing membantah penahanan warga China itu. China menganggap tindakan Jepun menahan rakyatnya itu tidak sah dan mencabar kedaulatan wilayah China. Bagaimanapun, kenyataan itu menambah China tetap ingin menyelesaikan pertikaian itu melalui meja rundingan. Kepulauan yang dipertikaikan ini dipercayai kaya dengan sumber perikanan dan juga minyak. Apa sudah jadi pasukan Liga Super? Laporan sukan bersama Faisal Ismail sebentar nanti. Biar apa jua cuaca yang melanda, lindungilah kediaman dan keluarga anda dengan Dulux Weather Shield.
Salam sejahtera. Latar belakang Datuk Azalina Othman Said sebagai Ketua Puteri UMNO kini asas terpenting memajukan lagi sukan negara. Terutama kejayaannya menarik pembabitan golongan remaja dalam bidang politik yang boleh diterapkan pula kepada bidang sukan. Dan Majlis Sukan Negara MSN juga mengalu-alukan kehadiran Menteri Wanita pertama Kementerian Belia dan Sukan itu. Sokongan kuat terhadap pelantikan Datuk Azalina diberikan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN, Datuk Vira Mazlan Ahmad. Menurut Datuk Vira Mazlan, imej Datuk Azalina pastinya boleh menarik golongan remaja wanita untuk semakin aktif dalam sukan. Saya rasa yakin dengan kemampuan beliau dan kita bersama-sama di Majlis Sukan Negara dan Kementerian dan persatuan-persatuan sukan untuk terus menyemarakkan lagi kegiatan sukan supaya tujuan kita sudah ditetapkan iaitu untuk melahirkan atlet yang bertaraf dunia. Tambah Datuk Vira Mazlan, beliau yakin Datuk Azalina juga akan meneruskan program jangka panjang MSN. Selain itu, menurut Datuk Vira Mazlan, ada kelemahan di peringkat akar umbi yang terabai sebelum ini. Sukan dan belia khususnya di akar umbi masih lagi kurang rancak dan memerlukan satu pendekatan yang baru. Menjadi perbualan di kalangan peminat bola sepak tempatan semalam, kekalahan teruk Kedah di tangan Majlis Perbandaran Petaling Jaya MPPJ pada pusingan kedua Piala FA. Memang kalah menang ada permainan, tetapi kalau sudah kena sehingga setengah dozen, peminat mula membuat perbandingan. Kata mereka, inikah standard pasukan Liga Super, liga yang diagungkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, diisi 8 pasukan elit Malaysia. Mungkin tidak adil juga jika kekalahan Kedah semalam dijadikan bahan untuk menghentam 7 lagi pasukan yang mengisi Liga Super. Tetapi, peminat bola sepak Malaysia sekarang sudah bijak membuat penilaian atau perbandingan. Kata mereka, kekalahan Kedah pada perlawanan pusingan kedua Piala FA semalam menampakkan kelemahan Liga Super. Kedah sepatutnya mempamerkan aksi cemerlang berikutan statusnya sebagai salah satu pasukan elit liga itu. Sebaliknya, Kedah dibelasah teruk 7-1 oleh MPPJ. Dan alasan jurulatih import Kedah Francisco Nandi Lima de Silva mengulas kekalahan pasukannya juga sekadar mempertahankan kelemahan pasukannya. Because my players looks like completely out from mind and miss chance by chance. Seperkara yang menarik juga di Stadium Petaling Jaya untuk direnung semalam. Kebolehan jurulatih tempatan. Pengendali MPPJ Dola Saleh membuktikan jurulatih tempatan turut memiliki kelas tersendiri. Terpulang kepada kita untuk menilai dan memanfaatkannya. Dan esok pasti hari menebarkan buat dua peminat kelab gergasi Inggeris, Manchester United dan Arsenal. Dua pasukan elit itu akan berentap di Highbury. Pertemuan bukan sekadar pertemuan, Arsenal mahu melebarkan rekod tanpa kalahnya sekaligus mengukuhkan kedudukan muncul juara. Manakala United mahu menang untuk bersaing mempertahankan kejuaraan. Baik Alex Ferguson maupun Arsene Wenger masing-masing mula mencongak peluang. Kali terakhir United dan Arsenal bertemu di Old Trafford September lalu. Pertemuan penuh dramatik yang berkesudahan tanpa jaringan. Dari sepakan penalti Ruud van Nistelrooy yang gagal menerjah gawang Arsenal. Disusuli insiden pergaduhan yang menyebabkan Patrick Vieira, Ray Parlour, Lauren dan Martin Keown didenda dan digantung perlawanan. Diimbas rekod pertemuan, United tidak pernah menang di Highbury sejak 1999. Musim lalu, United sekadar seri 2 sama. Malam esok, kedua-dua pasukan bertemu lagi. Ferguson mahu menghidupkan peluang mempertahankan kejuaraan manakala Wenger mahu mengekalkan rekod tanpa kalah. Dan lebih penting untuk Wenger untuk memburu 3 kejuaraan, Liga Perdana Inggeris, Piala FA dan Liga Juara-Juara. Dan yang menarik, Ferguson kini tampak lebih terdesak selepas United tersingkir awal pada saingan Liga Juara-Juara. Kesimpulannya, pertarungan Arsenal United di Highbury esok bakal memberi gambaran lebih jelas juara Liga Perdana Inggeris musim ini. Jika Michel Platini dianggap wira kejayaan Perancis apabila menjuarai Euro 1984, Perancis dan Platini pula pasti berterima kasih kepada Jean Tigana, pemain yang bertanggungjawab membuka perlawanan Perancis ke final. Sebagai pemain tengah, Tigana begitu sukar dikekang lawan kerana kelincahannya.
Meskipun hanya menjaringkan 1 gol dalam 52 penampilan bersama Perancis, kehadiran Jean Tigana sentiasa meresahkan lawan. Dianggap pemain tengah terbaik pernah dilahirkan Perancis dengan kemahiran yang disulam kepantasan semula jadi. Kepintarannya membuka ruang memudahkan tugas rakan-rakan. Paling diingati umpanannya dari sudut sukar membolehkan Michel Platini menjaringkan gol kemenangan menumpaskan Portugal untuk ke final Euro 1984. Pada tahun itu juga Perancis muncul juara di arena sendiri. Percaya sebagai pengurus bola, Tigana pernah bersama Monaco dan Fulham. Satu lagi majalah berorientasikan sukan diterbitkan siang tadi. Sports Unite memberi penekanan kepada 3 asas penting iaitu meningkatkan pengetahuan sukan, perpaduan menerusi sukan serta membantu meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris. Pelancaran majalah Sport Unite siang tadi disempurnakan Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Rafi Mahat. Terbitan Sport Unite Sdn Bhd temanya juga penuh wawasan, One Team, One Dream. Paparannya laporan kemuncak sukan sekolah-sekolah dan antarabangsa dengan isi kandungan 100 muka surat berwarna menyerlahkan lagi majalah berbahasa Inggeris ini. Ini pertama kalilah sebuah majalah seperti ini telah dapat diterbitkan, dan yang lebih penting dari itu kita memastikan bahawa majalah ini dengan hasratnya yang begitu murni dapat dikekalkan untuk beberapa lama yang boleh. Sebagai pengenalan, lebih 300 naskah diedarkan secara percuma kepada pelajar siang tadi. Majalah Sport Unite dijual dengan harga RM5 bagi Semenanjung Malaysia dan RM6 Sabah Sarawak. 3 hari menjelang Anugerah Sukan Negara Selasa ini, kami tampilkan 2 lagi calon olahragawan dan olahragawati bagi melengkapkan 6 pencalonan bagi setiap anugerah. Gadis cilik berusia 15 tahun, Duratu Nasin Rosli dan pemain tenpin bowling Azadi Amiran. Kejayaan membantu Malaysia menjuarai kejohanan berpasukan dunia di Denmark Februari tahun lalu. Pencapaian gemilang Azadi Amiran pernah dicalonkan olahragawan harapan 1992. Azadi juga gagah di arena sendiri apabila menjuarai terbuka Malaysia. Pengalaman beraksi bersama gimnas terkemuka di Eropah menyifatkan sepenuhnya Duratu Nasin Rosli yang terpilih mewakili negara ke Sukan SEA. Pada tamasya di Vietnam Disember lalu, Duratun membawa pulang 4 pingat emas, gimnas pertama melakukannya dalam sejarah Sukan SEA di luar Kuala Lumpur. Sekian buat waktu ini, kembali bersama Azmi dan Azwaliza sebentar nanti. Salam hormat dan selamat malam. Bertemu kembali. Sepasang suami isteri parah apabila teksi yang mereka naiki terbabit dalam kemalangan di kilometer 186 Lebuh Raya Utara Selatan berhampiran kawasan Rehat Bemban Melaka petang tadi. Mangsa Muhammad Mokhtar Muhammad Din 54 tahun dan isterinya Fatimah Abdul Majid 45 berasal dari flat Seri Johor Ceras, Kuala Lumpur. Kejadian berlaku jam 3 petang apabila teksi yang dipandu Muhammad Mokhtar gagal dikawal lalu terbabas dan melanggar tebing di Lebuh Raya itu. Kedua-dua mangsa dipercayai dalam perjalanan dari Ceras ke Johor Bahru untuk menjemput anak mereka di Skudai. Muhammad Mokhtar cedera parah di kepala dan lutut, manakala isterinya luka di mata kiri dan sesak nafas. Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Shah di Jalan Templer Petaling Jaya, Selangor akan mengalami pengubahsuaian besar-besaran bagi menampung jumlah jemaah kian bertambah. Kos dianggarkan RM25 juta. Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Shah ini pernah digunakan bekas Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak. Masjid berusia 42 tahun itu juga perlu diubahsuai kerana mengalami banyak kerosakan. Sebuah badan khas ditubuhkan pada 2002 oleh ahli jawatan kuasa masjid berkenaan bagi mengutip derma. Pelbagai cara dilakukan, antaranya penjualan saham tanah wakaf oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Siang tadi satu majlis diadakan bagi mengisi tabung pembangunan masjid berkenaan. Majlis disempurnakan Tengku Puteri Datin Paduka Setia Nur Zihan Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sistem televisyen Malaysia Berhad TV3 menyumbang RM3,000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kelantan, kebakaran di pusat pelepasan sampah Pekalan Cepa seluas 20 hektar menyebabkan keadaan berjerebu di sekitarnya. Situasi itu turut mengganggu lapangan terbang Sultan Ismail Petra yang terletak 3 km dari tempat kejadian.
Kebakaran sejak 2 minggu lalu ini sukar dikawal. Kawasan paling teruk terjejas Pengkalan Cepa dengan jarak penglihatan antara 300 meter dan 400 meter. Ia turut mencetus kebimbangan di kalangan penduduk terbabit. Kesel asap tu, asap jerubu tu, kalau panjang mungkinlah ada kesel asap tu. Kesel batuk-batuk. Ya. Sejak asap ni tak sakit tekak sikit. Selain pada tu? Kira nak oyak tak kena juga sebab dia asap ni tebal selajak demo ni bakar sampah denu. Jadi kita tu anak-anak kita pun demam-demam lah. Dalam pada itu, Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kota Baru MPKB Aziz Abdul Rahman berkata usaha pemadaman dilakukan 24 jam. Antaranya menggunakan teknik pemindahan sampah ke dalam parit yang digali dan disiram air. Sebelum ni pun selalu berlaku. Tapi kita dapat kawal. Tapi yang ni barangkali kerana kepanasan tu kuat sangat dan tanah sangat kering, jadi merebak tu cepatlah. Meskipun MPKB tidak dapat menjanjikan tempoh kebakaran dapat ditangani, usaha berterusan tetap dibuat. MPKB juga menubuhkan operasi bersepadu bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Parit dan Tali Air, Jabatan Kejaraya JKR dan Jabatan Alam Sekitar selepas 12 hari kebakaran berlanjutan. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menyelesaikan 13 kes mengelak cukai individu yang turut membabitkan orang kenamaan atau VIP dengan nilai hasil RM61.7 juta dari 1999 hingga 2003. Ketua Eksekutifnya Tan Sri Zainul Abidin Abdul Rashid berkata setiap individu terbabit menanggung cukai lebih RM3 juta seorang. Menurut Tan Sri Zainul, bagi kes membabitkan VIP, 11 kes dikesan pada 2000, 12 kes pada 2001, 8 kes pada 2002 dan 14 kes pada tahun lalu. Dan sepanjang 2 bulan pertama tahun ini, 3 kes seumpama itu dikesan. Daripada tahun 1999 sampailah sekarang, sampai akhir 2003, ada 13 kes yang melibatkan 3 juta ke atas, ya, yang melibatkan 3 juta. Ini individu, orang perseorangan. Bermaknanya ada banyak orang kaya yang cuba lari cukai lah ni. Bagi kes mengelak cukai bernilai lebih RM3 juta membabitkan syarikat, 94 kes dikesan sejak 1999 hingga Februari lalu. Nilai kutipan adalah RM657 juta. Dan secara keseluruhannya, LHDN berjaya menyelesaikan 3,501 kes mengelak cukai dari 1999 hingga 2003 dengan nilai hasil RM1.8 bilion. Antara kesalahan, pengelak cukai tidak mengisytiharkan pendapatan dengan tepat, invoice palsu, bayaran dan komisen tiada bukti serta perbelanjaan persendirian. Seorang ibu, Cik Nap Awang, 54 tahun, memerlukan kerjasama orang ramai mengesan anaknya yang hilang dari rumah. Kamarudin Nawi, 30 tahun, yang pernah mengalami sakit mental, menghilangkan diri sejak 2 bulan lalu. Kata Cik Nap, Kamarudin memberitahu isterinya dia keluar mencari kerja kira-kira 2 bulan lalu. Cik Nap amat bimbang dengan keselamatan anaknya kerana Kamarudin pernah mengalami masalah mental dan dirawat di hospital sakit jiwa. Berikutan kehilangan Kamarudin, isterinya telah membuat laporan polis. Saya nak minta tolong bersama-sama lah. Kalau jumpa dia di mana saja, tolonglah ambil dia atau di rumah ataupun di hospital ataupun di balai polis. Minta selamatkan dia kan. Cik Nap meminta mereka yang mengetahui di mana Kamarudin berada supaya menghubungi beliau di 017-3150-582 atau pergi ke balai polis berdekatan. Senarai baru Kabinet diharap membantu pencapaian wawasan cemerlang, gemilang dan terbilang. Sebelum mengakhiri buletin utama, kami paparkan wajah ceria pemimpin yang memegang amanah rakyat ini. Iaitu sekian, selamat malam. Selamat malam. Ini adalah rombakan besar dalam kerajaan yang bertujuan memberi khidmat yang lebih baik untuk rakyat.